Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Irfan Syafiq bin Syed Muhammad Kamil, A172025. Sini saya ingin menceritakan tentang risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang jika berlaku akan memberi kesan terhadap pencapaian yang objektif. Proses pengurusan risiko terbagi kepada 5, iaitu membentuk konteks, mengenal pasti risiko, menganalisis risiko, menilai risiko dan kawalan risiko. Yang pertama, membentuk konteks. Sebagai contoh, mengenal pasti dan menetapkan skop apakah yang akan dinilai. Skop ini merujuk kepada program ataupun projek yang sedia ada ataupun yang baru. Okey, sebagai contoh, menetapkan skop. Menetapkan skop ni ataupun target yang akan dinilai. Yang akan dinilai macam kita nak buat program apa, program sebagai contoh Flying Fox. Okey, Flying Fox, apakah risiko dia? Risiko tali yang kita mengikat tu tak kemas ataupun boleh mendatangkan cederaan parah atau sebagainya. Okey, yang kedua pula, mengenal pasti risiko dengan membuat pemerhatian, pemeriksaan dan kaedah lain yang bersesuaian. Okey, macam contoh Flying Fox. Okey, Flying Fox kita kena mengenal pasti risiko dengan membuat pemerhatian dan pemeriksaan. Okey, untuk Flying Fox, apakah risiko kecederaan yang akan ada? Apakah risiko yang ada? Yang ketiga adalah menganalisis risiko. Kemungkinan insiden yang mungkin berlaku dan boleh menjejaskan matlamat. Keterukan, kesan kemudaratan berlakunya insiden. Dan terakhir, metrik penilaian risiko. Memberi anggaran terhadap risiko setelah kemungkinan dan keterukan dikenal pasti. Okey, untuk kemungkinan insiden yang mungkin akan berlaku dan menjejaskan matlamat. Okey, kita kena analisis untuk mengkaji yang kalau contoh abseiling, insiden apa yang akan berlaku? Macam patah kaki ataupun luka-luka ringan dan sebagainya. Keterukan ni kesan kemudaratan berlakunya insiden. Kesan kemudaratan macam contoh menjejaskan kesihatan seseorang ataupun menjejaskan program tersebut. Metrik penilaian risiko. Okey, lepas selesaikan dua ni, lepas tu kita boleh beri anggaran tahap risiko setelah kemungkinan dan keterukan dikenal pasti. Seterusnya yang keempat adalah menilai risiko, iaitu menentukan sama ada risiko ini boleh diterima atau sebaliknya. Macam risiko ni boleh terima atau sebaliknya bergantung kepada risiko tersebut. Tiada kaedah untuk merawat risiko tersebut dan kos rawatan yang tinggi terhadap risiko tersebut. Okay, yang terakhir adalah kawalan risiko. Kawalan risiko dokumenkan pelan rawatan risiko yang merangkumi peranan, tanggungjawab, pengesahan dan kelulusan, sumber dan kewangan. Setelah rawatan risiko dijalankan, risiko semasa hendaklah dinilai semula untuk memastikan tahap risiko adalah lebih rendah dan berkesan. Okey, dokumenkan pelan rawatan risiko yang merangkumi peranan, tanggungjawab, pengesahan dan kelulusan, sumber dan kewangan. Okey, dokumenkan. Okey, untuk rawatan risiko. Okey, untuk peranan, siapa yang bertanggungjawab terhadap kalau dia berlakunya insiden-insiden yang tertentu. Okey, tanggungjawab, siapa yang bertanggungjawab atas apa yang akan berlaku, dan pengesahan dan pengurusan daripada siapa kita meminta pengesahan dan kelulusan ini untuk menjalankan program tersebut. Sumber dan kewangan,
Setelah rawatan risiko dilaksanakan, risiko semasa hendaklah dinilai semula untuk memastikan tahap risiko adalah lebih mudah dan berkesan. Sekian, terima kasih.